Seterusnya, Belanjawan 2025 sudah selesai dibentangkan. Pastinya yang ternanti-nantikan rakyat seluruh negara sudah terjawab dan tidak ketinggalan juga bagi wilayah Sabah dan Sarawak. Dan bagi mendapatkan analisis awal pasca pembentangan Belanjawan 2025 bersama Awani Borneo petang ini ialah pensyarah kanan Jabatan Sosio Budaya Universiti Melaya, Datuk Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Assalamualaikum, Datuk. Dan Datuk, melihat kepada cadangan kerajaan menaikkan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak kepada 600 juta ringgit. Jadi Datuk, apa yang boleh difahami? Adakah ini masih cadangan dan kedua-dua negeri tidaklah dapat lagi jumlah itu pada tahun depan, Datuk? Okey, bajet ini adalah satu cadangan, insya-Allah akan diluluskan dalam masa terdekat ni untuk menaik cadangan menaikkan kadar pemberian khas Sarawak dan Sabah yang kita tahu telah sekali ganda diumumkan peningkatan kepada 600 juta. Jadi ini merupakan suatu yang luar biasa dan kita tahu pemberian khas ini tak pernah dikaji sejak tahun 1969. Sejak tahun 1969. Ini menunjukkan kita lihat kejujuran pihak kerajaan pusat pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dapat lihat juga hubungan erat baik hubungan erat dan kerjasama baik antara kerajaan pusat dengan kerajaan Sarawak dan menunjukkan satu komitmen yang bagus, yang cemerlang, begitu serius, khususnya cakna terhadap pembangunan luar bandar, kemudahan infrastruktur dan perubahan zaman yang berlaku. Sudah tentu peningkatan itu seiring dengan peningkatan kos hidup dan sebagainya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri telah cuba mengubah konvensi lama iaitu menilai semula pemberian Sarawak yang tak pernah dikaji. Berapa puluh tahun tak pernah dikaji. Kali ini PMX kita begitu serius untuk memastikan bahawa limpahan terhadap rakyat di bawah. Ini menunjukkan betapa prihatinnya kerajaan Madani yang begitu kita lihat mereka boleh buat sedemikian sebab kerajaan ini kerajaan yang stabil, yang mampu memberikan limpahan, lonjakan dan perubahan kepada Sabah dan Sarawak. Jadi saya kira keputusan Sarawak dan keputusan Sabah untuk sama-sama membentuk kerajaan perpaduan adalah satu keputusan yang bijaksana, tepat dan melangkah jangka panjang yang berorientasikan ataupun bertujuan untuk pembangunan. Baik, Datuk. Datuk, antara pengumuman Perdana Menteri juga tadi kerajaan terus berusaha memperkasa pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di kawasan luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak dengan letakkan peruntukan di antara RM50,000 sehingga RM100,000 dan disebutkan di sini juga untuk rumah panjang dan katanya untuk membolehkan rakyat memutuskan sendiri aktiviti ekonomi pilihan mereka. Bagaimana dengan Datuk melihat peruntukan sebegini yang diberikan khusus kepada kawasan kampung, pedalaman dan rumah panjang ni, Datuk? Peruntukan yang diumumkan oleh Perdana Menteri antara RM50,000 hingga RM100,000 untuk pembangunan di kawasan luar bandar, di desa dan seni bandar, itu merupakan peruntukan untuk memastikan limpahan pembangunan tersebut sampai kepada orang-orang kampung di desa yang jauh, di rumah panjang, di kawasan luar bandar. Sebab seringkali apabila belanjawan dibentangkan, seringkali kita dihidangkan dengan angka-angka yang besar. 100 juta, 200 juta, 1 bilion, 2 bilion. Tapi bagaimana limpahannya terhadap rakyat biasa? Jadi salah satu strategi untuk memastikan limpahan turun, melimpah trickle down, meleleh ke bawah itu ialah memberikan satu peruntukan yang agak sederhana tapi betul-betul memberikan kesan kepada kelompok yang terkesan, kelompok yang kita boleh anggap golongan B40, kelompok petani, kelompok nelayan kita, kelompok peladang kita untuk mereka merasai nikmat pembangunan selepas pembentukan Malaysia tersebut. Jadi kita lihat peruntukan 50 hingga 100,000 ini mampu memberikan momentum lonjakan kesedaran kepada rakyat bahawa pembangunan tersebut bukan disebut dalam bentuk angka-angka besar. Pembangunan tersebut bukan saja tersiar di media tapi tidak sampai ke mereka sebagai orang kampung, mereka tinggal di rumah panjang. Sekarang mereka boleh. Jadi saya kira tugas sekarang ialah bagaimana pejabat daerah, tuai-tuai rumah,
penghulu memainkan peranan penting untuk memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada keterlewatan, tidak ada unsur-unsur manipulasi yang menyekat limpahan tersebut daripada melimpah kepada rakyat. Jadi, seringkali umumnya pelaksanaan dan pengumuman seumpama ini, saya kira langkah seterusnya ialah memastikan tidak ada ketirisan, memastikan peruntukan tersebut benar-benar masuk kepada kelompok yang perlukan. Jadi, pemantauan itu sangat penting bagi memastikan ia betul-betul dirasai dan dinikmati oleh rakyat kita di Sabah dan Sarawak.